Sejahtera anak-anak tingkatan 1. Hari ini kita masih lagi dalam bab yang pertama, nombor nisbah, dan kita akan pergi kepada 1.4, perpuluhan positif dan perpuluhan negatif. Dan semestinya bersama Cikgu Hanim. Hai. Baiklah, hari ini kita akan pergi kepada 1.4.3, membuat pengiraan yang melibatkan gabungan operasi aritmetik bagi perpuluhan positif dan perpuluhan negatif mengikut tertib operasi. Okey, baiklah pelajar. Untuk gabungan operasi, kita telah pergi kepada bahagian integer, kemudian kita telah pergi pada bahagian pecahan, dan sekarang kita akan pergi pula kepada bahagian perpuluhan. Jadi, kamu semua dah ada pengetahuan sebelum ini mengenai gabungan operasi. Okey, dan kamu juga boleh rujuk dalam buku teks bahagian gabungan operasi perpuluhan positif dan negatif pada muka surat 21 ya. Baiklah, dalam menyelesaikan gabungan operasi, kita perlu mengikut tertibnya. Dan cikgu pasti semua dah ingat dah apakah tertib-tertibnya. Kita ada berapa tertib? Betul, kita ada 3 tertibnya. Yang pertama sekali, kita akan lihat dari segi tanda kurungan. Okey, tanda kurungan dahulu yang kita perlu dahulukan. Kemudian, diikuti dengan operasi darab ataupun bahagi. Dan sekiranya ada operasi darab ataupun bahagi ini, kita perlu selesaikan dari kiri ke kanan. Dan yang terakhir, barulah kita akan lihat operasi tambah ataupun tolak. Dan sama juga, sekiranya operasi tambah ataupun tolak ini terdapat dalam gabungan operasi tersebut, kita perlu selesaikan juga dari kiri ke kanan. Baiklah, kita lihat contoh yang pertama. Nilaikan setiap yang berikut. A 3.5 tolak negatif 6.4 darab 0.2. Jadi, kita lihat operasi apa yang ada di sini. Okey, kita ada operasi tolak dan juga kita ada operasi darab. Okey. Di sini kamu nampak ada kurungan kan? Tetapi dalam kurungan ini tiada operasi. Jadi kita tak boleh nak selesaikan. Jadi kita nampak antara tolak dan juga darab. Yang mana dahulu tertib yang kita perlu dahulukan? Iaitu operasi darab. Jadi kita akan selesaikan dahulu operasi darab. Negatif 6.4 darab dengan 0.2 dan dapatlah nilainya negatif 1.28. Okey, macam mana nak dapat nilai ini? Okey, kamu boleh terus tekan sahaja menggunakan kalkulator. Okey, nak darab secara lazim pun tak ada masalah. Okey, tetapi disebabkan kamu dah boleh menggunakan kalkulator, kamu tekanlah kalkulator sahaja. Alright, dan di sini juga kamu boleh kira macam biasa. Okey, cikgu tunjuklah ya. Sebab mungkin ada yang nak tengok macam mana kalau pengiraan darab ni sebenarnya. Okey, 6.4 darab dengan 0.2. Dia tak perlu samakan tempat perpuluhan dia ya. So, 4 darab dengan 2 dapat 8. 6 darab dengan 2 dapat 12. Macam kita darab macam biasa sahaja. 4 darab dengan 0. 6 darab dengan 0. Maka kita akan dapat 128. Okey, di sini kita akan ada dapat 1 tempat perpuluhan. Okey, kemudian 1 tempat perpuluhan juga. Okey, untuk 6.4 tadi 1 tempat perpuluhan. 0.2 juga 1 tempat perpuluhan. Jadi jawapan akhir kita perlu tambahkan tempat perpuluhannya, maka dia akan dapat 2 tempat perpuluhan. Jadi daripada 128 ini kita ambil tempat perpuluhan daripada belakang 1, 2, maka dapatlah jawapannya 1.28. Okey, kenapa pula di sini negatif? Kerana negatif darab dengan nilai positif, kita akan dapat nilainya negatif. Okey, jelas ya? Alright. So sekarang ni apa yang kita perlu lakukan? Setelah kita dapat jawapan negatif 1.28, barulah kita boleh selesaikan 3.5 tolak negatif 1.28.
Okey, di sini pula kita nampak negatif bertemu negatif. Okey, apa yang kita akan tahu? Kita akan jadikan dia kepada 3.5. Okey, 3.5 tambah dengan 1.28. Okey, tolak bertemu tolak tadi dia akan jadi tambah. Alright, so tambahkan sahajalah macam biasa. Okey, 3.5 tambah dengan 1.28, maka jawapan akhirnya adalah 4.78. Okey, tambah untuk perpuluhan tak ada masalah. Cikgu harap semua dah mahir untuk menambah perpuluhan. Kita bergerak pula kepada contoh B. Kurungan 6.23 tambah 2.77 bahagi negatif 0.8. Okey, di sini kalau kita lihat, kita ada kurungan. Okey, dan kita ada operasi bahagi. Dan di dalam kurungan ini kita ada operasi tambah. Okey, walaupun di sini kita ada operasi bahagi, tetapi disebabkan kita ada kurungan, maka kita perlu selesaikan dahulu operasi yang di dalam kurungan, iaitu 6.23 tambah 2.77. Perlu kita selesaikan dahulu. Jadi 6.23 tambah 2.77 bersamaan dengan 9.00. Nak tulis 9 sahaja pun tak ada masalah, ya. Okey. So, selepas kita selesaikan 9.0, kita akan bahagi. Bahagi dengan negatif 0.8. Okey, di sini kita nampak 9.0 ini adalah positif bahagi dengan nilai negatif. Agak-agaknya jawapan kita mesti dalam nilai negatif atau positif? Betul, kita akan dapat negatif. Kenapa? Okey, di sini cikgu ingatkan balik tips yang sebelum ini. Sekiranya, okey, kita tengok kita sekarang ni positif bahagi dengan negatif, maka jawapan kita adalah negatif. Okey, ingat ya. So, kalau dia dua simbol yang berbeza, kita memang akan dapat nilai dia negatif. Jadi, 9.00 bahagi 0.8, dapatlah jawapan negatif 11.25. Okey, sama juga macam tadi cikgu kata kamu boleh terus tekan sahaja kalkulator. Tapi kita tak boleh terus tekan semua ni terus dapat negatif 11.25. Salah. Jadi kamu kena tunjukkan juga step dia. Step yang pertama adalah yang ni. Okey, bermaksud kamu dah faham dah. Kita perlu selesaikan dalam kurungan. Kemudian kita tunjukkan step yang dua, iaitu kita perlu selesaikan dalam operasi bahagi. Dan yang terakhir barulah kita tulis jawapan akhir. Right? Walaupun kita boleh gunakan kalkulator, tetapi kalkulator itu hanyalah untuk menyemak jawapan. Alright? Dan yang terakhir, C, negatif 5.4 darab 0.2 bahagi negatif 0.9. Jadi kalau kita lihat di sini, kita ada operasi darab dan juga bahagi. Okey, dalam kurungan ini, okey, kurungan negatif 0.9 ini tak boleh buat apa-apa sebab dia tak ada operasi. Yang di depan ni bukan operasi, ya. Ini adalah simbol dia. Sama ada dia positif ataupun perpuluhan negatif. Perpuluhan positif ataupun perpuluhan negatif. Alright. Jadi di sini kita ada operasi darab dan juga bahagi. Maka bila ada kedua-dua operasi ini, kita perlu selesaikan dari kiri ke kanan sahaja. Dari kiri ke kanan. Jadi di sini kita akan selesaikan dahulu negatif 5.4 darab 0.2 bersamaan dengan negatif 1.08. Okey, negatif. Sama macam tadi, negatif darab dengan positif. Bila tak ada simbol ni bermaksud dia positif. Kita akan dapat negatif. Okey, kemudian barulah kita boleh selesaikan, iaitu negatif 1.08 bahagi dengan negatif 0.9. Okey, kalau kita lihat di sini negatif bahagi negatif. Apa agaknya jawapan akhir dia? Nilainya mesti positif atau negatif?
Betul, kita akan dapat positif. Okey, di sini kita boleh lihat negatif bahagi dengan simbol negatif, kita akan dapat jawapan akhir kita positif. Jadi jawapan akhir kita adalah positif 1.2. Okey, cukup sahaja untuk 3 contoh yang telah cikgu sediakan. Mungkin ada di antara kamu tertanya-tanya macam mana cikgu nak selesaikan operasi bahagi. Okey, operasi bahagi perpuluhan. Sebenarnya ini kamu telah belajar semasa di sekolah rendah dan untuk sekolah menengah kamu boleh menggunakan kalkulator. Okey, cikgu akan tunjukkan langkah penggunaan kalkulator untuk kamu selesaikan bahagian perpuluhan pula. Okey, sekian sahaja untuk hari ini. Kita berjumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.